محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 10, baris yang ke-17 daripada atas. Muka surat 10, baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq ia sifat kalam. Dan ta'alluq ia sifat kalam. Ta'alluq dengan segala perkara yang tersebut. Ta'alluq dengan segala perkara yang tersebut. Apa dia segala perkara yang tersebut? Dia ada buat nota kaki nombor 4 tu tau. Ya tak? Nota kaki nombor 4. 4 tu dia kurungan tu kan? Tu. Dan ta'alluq ia sifat kalam dengan segala perkara yang tersebut. Apa dia segala perkara tersebut? Hak nota kaki nombor 4. Qauluhu, katanya kata musannif, yakni pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani. Qauluhu, katanya kata musannif, muallif. Musannif, muallif, yakni pengarang Syekh Ahmad Al-Fatani, segala perkara tersebut, yakni menghendaki oleh Syekh Ahmad Al-Fatani dengan segala tersebut, yakni wajib, perkara yang wajib, dan jaiz, perkara yang sunat, dan mustahil. Wajib, jaiz, mustahil. Dia kita ni biasa kadang-kadang wajib, mustahil, harus. Wajib, mustahil, harus. Sini jaiz. Jaiz tu haruslah. Yang harus tu perkara yang harus. Kita biasa wajib, mustahil, harus. Dia kalau wajib bahasa Arab, mustahil bahasa Arab, tiba-tiba harus, harus bahasa Melayu. Jadi kalau nak pergi bahasa Arab belaka, wajib, mustahil, jaiz. Tu baru ia sama-sama bahasa Arab. Kan kita kan biasanya sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Jadi sifat yang wajib, jadi wajib tu bahasa Melayu dah jadinya. Sifat yang mustahil, mustahil pun bahasa Melayu dah dia. Bukan bahasa Melayu tu bahasa Arab. Kau nak pergi samalah. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz. Baru jadi sama-sama Arab. Tapi kita kalau sebut tu sifat yang jaiz, kita jadi tertanya-tanya. Kalau sebut sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, kita faham. Sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, kita faham.
sifat yang jaiz bagi Allah dan Rasul. Kita jadi tertanya-tanya. Sebab kitanya jaiz ni jarang. Biasanya harus. Ni yang wajib dan jaiz dan mustahil. Wajib perkara yang wajib ada, jaiz perkara yang harus, mustahil perkara yang mustahil nak ada. Itu segala yang tersebut. Jadi takluk bagi sifat kalam dengan segala perkara yang tersebut, yakni perkara yang wajib, perkara yang jaiz, perkara yang mustahil. Jadi takluk sifat kalam dengan yang wajib, yang jaiz, yang mustahil, kita jadi payah nak ikut susunan. Kita biasanya perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Perkara yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Kita jadi macam terbalik sikit tau. Kan kita kan, yalah kita bicara sifat Allah, sifat Rasul pun, mula-mula kita bicara sifat yang wajib. Lepas tu kita bicara sifat yang mustahil. Last kali baru bicara sifat yang harus. Kan gitu? Last kali bicara sifat yang harus bagi Allah. Last kali sifat Rasulnya, sifat yang harus bagi Rasul. Kita biasanya wajib, mustahil, jaiz, harus. Kita biasa gitu. Jadi sekarang ni takluk sifat kalam dengan perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, yang harus ni seperti ilmu. Seperti makna apa? Terdahulu jangan lupalah. Takluk sifat ilmu, takluk akan perkara yang wajib, perkara yang mustahil dan perkara yang harus, yang jaiz juga ilmu dahulu. Tetapi walaupun sama-sama takluk kalam dengan takluk ilmu ni, dengan segala perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz, tetapi beza. Ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf. Dan ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Artinya, arti dilalah menunjuk. Hak ni hak secara mendalami. Bab-bab ta'alluq ni secara mendalami hak fardu kifayah. Ta'alluq ni kita berulang kali dah. Kita bicara sifat kalam ni, sifat ma'ani yang terakhir dah ni. Sifat ma'ani yang terakhir. Memang saya biasa ulang-ulang nama sifat tu. Sifat ma'ani biar lekat. Walaupun itu fardu kifayah. Sifat ma'ani ni kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. 7 tu panggil sifat ma'ani. Sifat wujud, sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyah, dipanggil sifat salbiyah. Kudrah sampai ke kalam yang terakhir ni kalam, sifat ma'ani. Kaunuhu qadiran sampai yang terakhir, kaunuhu mutakalliman, dia panggil sifat ma'nawiyah. Jadi biar kita perasan jugalah. Sebut ma'ani, kita takat lalu. Ini semua istilah ilmu belaka ni. Istilah ilmu. Tak suruh tanya hadis Nabi lah. Istilah ilmu ni ulama belaka yang buat. Istilah ilmu, panggilan ilmu tu ulama yang buat. Dan hadis tak ada. Tapi ulama buat istilah ni untuk memudahkan kita. Tapi kalau kita sifat ma'ani, kita duduk tercari-cari, ketinggalan lah. Sifat ma'ani, takat lalu. Mari lalu. Kudrah sampai ke kalam ada 7 sifat. Gitu. Tapi ni fardu kifayah bukan fardu ain. Tak reti ni tak jadi berdosa pun. Tapi dah kita mengaji tauhid sifat 20 ni bukan nak ngaji fardu ain saja. Ambil fardu kifayah sama. Jadi saya ulang-ulanglah nama tu. Nama tu saya ulang. Ma'ani. Cuma dah kita ngaji istiqamah ada apalah. Kalau hok kebetulan ikut live FB, hok hari ni baru dengar, ma'ani tu ditutup lalu dah. Apa benda ma'ani.
Itu istilah ilmu. Untuk ulama yang buat. Ialah istilah ilmu ni ulama belaka yang buat. Panggilan-panggilan tu lah. Kalau nak contoh mudah kok. Istilah ilmu panggilan ni itu mudah kok. Kita ngajukan tajwid tu lah. Ulama belaka buah nama. Dengan izhar lah, dengan idgham lah, dengan ikhfa lah, dengan iqlab lah. Hadis mana royak gitu? Ada dah hadis ke tak? Nak ada hadis macam mana? Ulama yang bubuh istilah nama tu. Ni izhar. Kenapa letak nama izhar? Sebab bacaan dia. Idgham. Sebab apa sebut nama idgham? Ada sebab ibu nama tu. Ikhfa. Sebab apa ibu nama ikhfa? Iqlab. Sebab apa ibu nama iqlab? Tapi nak ceritanya nama tu ulama yang bubuh. Bila ulama yang bubuh, tak usah tanya hadis lah. Ada tak hadis Nabi yang menceritakan bahawa hukum nun mati dan juga tanwin ada 5? Tak ada. Tapi ulama letak nama ni cara-cara bacaan Nabi SAW. Tapi masa Nabi tak ada nama. Jadi nama ni ulama buat untuk memudahkan kita. Waktu tu izhar. Kalau izhar kena baca seumpama ni. Tu idgham. Kita pun idgham kena baca seumpama ni. Gitulah. Pada ni. Nama-nama tu. Jadi ulama letak nama sifat ma'ani. Sebab apa? Kudrah sampai ke kalam sifat yang ada. Zat Allah, zat yang ada di dalam syurga, kita dapat melihat zat Allah. Sifat kudrah sampai ke kalam sifat yang ada, kita boleh melihat sifat kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam di hari akhir. Kita boleh melihat sifat tu. Sebab sifat tu ada. Sifat yang lain bukan sifat yang ada. Nak tengok sifat wujud Allah, tak boleh. Tengok zat Allah dalam syurga boleh lah. Nak tengok sifat wujud. Kita pun kalau kita pening. Kalau kita. Ni, panggil apa ni? Zat. Boleh tengok tak zat? Boleh tengok. Sifat wujud. Kita pun pening. Tu lah. Zat ni zat. Sifat wujud. Kita pening lalu dah. Tak sudah tanya, pening. Tak apa, pening sikit hari ni pun tak apa ni. Sebab hari ni ada jamuan. Pening sikit pun tak apalah. Sebab ada jamuan raya hari ni. Kan ada lagi orang tak raya? Surah Iman kata nak jamuan raya Selasa baru ni. Dia kata takut orang tak raya lagi. Pun senang tak habis lagi dia kata. Jadi kalau buat lewat sikit ni dia kata. Orang raya belah Kedah dia kata. Gitulah. Jadi kalau buat masa hari tu takut orang tak raya lagi dia kata. Jadi kalau buat lambat sikit ni. Mana dikira orang raya belah Kedah. Pada ni. Raya sehari je. Ni ada orang pula. Orang kita ni raya sebulan. Bida'ah. Bida'ah lalu dah. Raya sebulan bida'ah lalu dah. Dah mana ada Nabi raya sebulan? Bukan raya. Suasana raya. Air raya ni ada semai sunat raya. Air raya ni haram puasa sunat. Dah kita kalau kata puasa sebulan. Semai sunat raya sebulan ke? Tiap-tiap pagi semai sunat raya gitu. Dia kata raya sebulan. Bukan, raya sehari je. Cuma suasana raya. Ini sebut kata raya sebulan, bida'ah lalu dah. Raya enam pula dah. Bida'ah, raya enam. Raya enam tu panggilan je. Ke raya enam tu, hari yang ke-6, kita pun semai sunat raya pula gitu. Takbir raya, semai sunat raya gitu. Dah. Hari raya enam, haram puasa sunat ke? Dah panggil raya. Bukan. Itu panggilan sebutan je. Tapi ada tempat pakai baju baru pula hari raya enam lah. Dah. Batu kaki tau. Marah. Ada tak orang sini batu kaki marah? Orang kata ni orang kata dia meriah sikit tau. Ke zaman dulu. Zaman sekarang tak dah. Dah, orang sebut dia tu batu rakit, marah. Dia kata, raya enam tu sungguh.
Dia kata kalau budak sekolah pun jadi tak pergi sekolah. Orang kata gitu, Allah ilmu ke zaman dulu kali. Tapi ada ke yang nang? Tak ada ke yang nang. Cuma orang tua-tua ni dah dia puasa nari, okey, hari ni raya. Gitu je lah. Bukan raya takbir, raya sembahyang sunat, raya haram puasa sunat sembahyang raya. Tak ada. Ni kalau ada nama baru sikit bid'ah. Ni dia nak letak bid'ah. Bid'ah Nabi tak buat. Bila kita buat masuk neraka sebab pandai-pandai buat benda agama yang Nabi tak buat. Walah tak adanya, tak ada buat pun. Raya sehari digaya sebulan suasana je. Ni panggil jamuan raya ni bukan hari raya gini ni. Bukan hari raya. Jadi kalau kita tanya kita ni zat kita. Nampak tak? Nampak. Zat kita ni bersifat dengan wujud. Nampak tak wujud? Jangan tunjuk ke ni zat sifat atau mana? Tak ada sifat wujud, kita reti je. Pening pula kita. Tak ada macam mana sifat wujud. Tu cokoh zat. Tubuh ni. Zat kita ni tubuh. Zat kita, tubuh kita bersifat dengan wujud. Mana wujud kita? Sifat-sifat mana sifat wujud? Tu kata balik dia pening kan? Balik pening. Pelik hari ni ngaji. Mana zat tubuh memang boleh nampak. Tapi sifat wujud kita ni bukan sifat wujud, ni zat. Sifat wujud tu tak ada, cuma khilaf ulama lah. Amru iktibari ke hal tu panjang lagi bicara tu. Adapun ainul maujud tu dia panjang bicara status kedudukan sifat wujud tu. Bila nak cerita sifat wujud bukan sifat yang ada. Kita tidak boleh melihat sifat wujud. Yang hanya kita boleh melihat adalah zat. Boleh melihat. Zat tubuh kita boleh melihat. Sifat wujud tak boleh melihat. Sebab itulah dia mengajar orang kampung ni kena bergaluh. Orang akan jadi salah faham. Dia sebut Allah bersifat dengan sifat wujud. Sifat wujud Allah tak ada. Allah bersifat dengan sifat wujud, akan tetapi sifat wujud Allah tak ada. Orang ripuk jabat agama di Kelantan. Ustaz tu kena panggil jabat agama. Dah orang faham. Orang faham jadi Allah tak ada. Orang faham jadi Allah tak ada. Sekarang ustaz sebut dah Allah bersifat dengan sifat wujud. Tapi sifat wujud Allah tak ada. Diri sifat wujud tu tak ada. Adapun Allah zat yang wajib ada yang bersifat dengan sifat wujud. Tapi sifat wujud tu tak ada. Tak sama macam sifat kudrah. Allah bersifat dengan sifat kudrah dan diri sifat kudrah ada. Allah bersifat dengan sifat iradah. Diri sifat iradah ada. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud tak ada. Jadi orang dengar ni, Allah tak ada. Allah tak ada. Komini lah. Bukan komini. Komini lah tak ada Tuhan. Komini ni tak ada Tuhan belaka dia. Kan gitu. Dia tak ada Tuhan. Jadi bila sebut kata Allah tak ada, memang kena riput je bau agama. Tapi dia salah faham. Allah bersifat dengan sifat wujud. Diri sifat wujud tak ada. Sifat yang ada, sifat ma'ani yang 7 saja. Kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Sifat yang ada dipanggil sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'ani yang 7 ni, selain daripada ianya sifat yang ada, ia ada ta'alluq. Ta'alluq ni dia ada fungsi dia. Dia ada tugas dia, ada kerjaan dia. Melainkan sifat hayah saja, tidak ada ta'alluq. Jadi 7 tolak 1. Jadi 6 sifat ma'ani ada ta'alluq. Ada fungsi, ada tugas, ada kerjaan. Adapun sifat hayah, dia tidak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan hayah, Allah yang bersifat dengan hidup, menghidupkan akal manusia. Menghidupkan akal manusia, mematikan akal manusia, itu ta'alluq sifat kudrah.
Hak qada rukun iman yang keenam, menghidupkan manusia, mematikan manusia. Itu ada takluk bagi sifat kudrah. Allah yang bersifat dengan kudrah menghidup, mematikan. Itu takluk sifat kudrah. Hayah tak ada takluk. Sifat yang lain, wujud, kidam, baka, tidak ada takluk. Kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakaliman tidak ada ta'alluq. Allah yang bersifat dengan wujud, dengan ada, mengadakan makhluk. Mengadakan makhluk itu pun sama. Ta'alluq bagi sifat kudrah. Allah yang sifat kudrah mengadakan akan makhluk. Wujud tak ada ta'alluq. Kidam, baka. Allah bersifat dengan baka kekal. Adakah sifat baka Allah lah yang membakakkan, mengekalkan syurga dan neraka? Sebab syurga neraka dikekalkan oleh Allah. Allah menjadikan syurga neraka dan Allah mengekalkan syurga dan neraka beserta dengan penghuni dia. Jadi adakah sifat baka Allah kekal tu mengekalkan syurga neraka? Tak ada. Baka tak ada ta'alluq. Dah mengekalkan syurga neraka sama juga ta'alluq bagi sifat kudrah Allah, qada rukun iman yang keenam. Jadi sifat lain tak ada ta'alluq, melainkan sifat ma'ani ta'alluq hayah tinggal 6. Kudrah, iradah, ilmu, sama, basar dan kalam. Pecah 6 yang ada ta'alluq. Pecah 6 yang ada ta'alluq ni pula ni dia kena kita buat catatan sendiri. Jadi 6 sifat makni ni ada ta'alluq. Hak 6 ni kita buat garisan pula, kita pecah 3. Kita ambil 2 jadi 3. 3 ni yang pertama kita regu kudrah dan iradah. Yang kedua kita regu ilmu dan kalam. Jadi ilmu dan kalam ni ilmu yang kalam. Yang ketiga kita regu samuk dan basar. Dia kena buat 6 sifat makni kan, tolak hayah tadi hak 7 jadi 6. Hak 6 ni kita pecah 3. Hak pertama kita letak kudrah dan iradah. Yang kedua kita letak ilmu dan kalam. Yang ketiga kita letak sama' dan basar. Kita pergi pada kudrah dan iradah. Bertakluk kepada perkara yang jaiz sahaja. Perkara yang mumkinun sahaja. Jangan lupa dahulu mumkinun, mumkinat. Jaiz, jaizat. Mana apa ni? Perkara yang harus ada dan perkara yang harus tiada. Adapun ilmu dan kalam kita bicara hari ni 3. Perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. 3. Ilmu dan kalam bertakluk kepada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus. Adapun kudrah, iradah ambil satu je. Perkara yang harus. Yang ni perkara yang mumkinun. Kan ada 3 kan? Yang wajib ada, zat dan sifat Allah. Yang mustahil ada, anak dan isteri Allah. Contoh. Hak harus ada, kita. Makhluk ni harus ada, harus tiada. Yang wajib ada, zat Allah dan sifat-sifat Allah. Yang mustahil nak adanya, anak, isteri Allah. Yang harus ada, ni lah makhluk lah. Makhluk. Bukan kita, makhluk. Langit, bumi, malaikat tu makhluk. Tu yang harus ada, harus tiada. Jadi kudrah iradah hanya bertakluk kepada perkara yang harus ada, harus tiada yang dipanggil jaiz ataupun mungkin. Yang kita bicara hari ini takluk bagi kalam dan ilmu 3. Takluk bagi perkara yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. 3 ni habis. Ilmu dengan kalam. Sebaliknya satu lagi sifat sama' dan basar. Sifat samuk dan basar ni dia bertakluk kepada perkara yang ada. Perkara yang ada.
Jadi sama dan basar bertakluk kepada perkara yang ada. Dia panggil maujudat. Perkara yang ada. Kudrah iradah bertakluk kepada mumkinat ataupun jaizat. Ilmu dan kalam, perkara yang wajibat, mustahilat, jaizat. Samuk dan basar, maujudat. Perkara yang ada. Perkara yang ada. Kita tadi 3 kan, wajib, mustahil, haruh. Gitu. Hak sah tak ada ke mustahil? Tolak dah. Hak mustahil, tolak tak ada. Jadi adakah Allah melihat akan anak isteri Allah? Allah tidak melihat sebab barang tu tak ada. Jadi hak mustahil, tolak. Allah melihat perkara, melihat dan mendengar lah. Sama, takluknya mendengar. Basar, takluknya melihat. Jadi kita ambil semudah, melihat. Allah melihat akan perkara yang ada. Kita pergi pada sifat Allah. Kudrah ada tak? Ada. Allah melihat akan sifat kudrah Allah. Allah melihat akan sifat iradah Allah. Sebab ada. Zat Allah ada kan? Allah melihat akan zat Allah yang ada. Sebab wujud Allah ada ke tak tadi? Tak ada. Allah tidak melihat akan sifat wujud Allah. Sifat kidam Allah ada ke tak? Tak ada. Allah tidak melihat akan sifat kidam Allah. Sebab bukan ada pun. Pergi pula kepada ada yang harus. Ni. Zat kita ada ke tak? Zat kita ada. Allah melihat akan zat kita. Sifat kudrah kita ada ke tak? Ada. Allah melihat akan sifat kudrah yang ada di tubuh kita. Janji benda ada, Allah mendengar, Allah melihat. Sama ada tu wajib, zat Allah. Sama ada tu yang harus, zat makhluk. Allah mendengar dan melihat. Janji ada je. Anak Allah, tak ada. Isteri Allah, tak ada. Tuhan yang kedua, tak ada. Allah mendengar, melihat akan anak, isteri Allah. Tuhan yang kedua, Allah tidak mendengar, tidak melihat. Sebab bendanya tidak ada. Jadi, sama basar, takluknya mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Sama ada perkara yang wajib ada. Atau perkara yang jaiz yang harus ada. Kita balik pada kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah, Allah mengadakan takluk kudrah, taksir. Allah menentukan takluk iradah, takhsis. Ini pun semua istilah ilmu belaka. Kepada perkara yang harus ada, harus tiada. Kudrah iradah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang wajib, zat dan sifat Allah. Tak ada kaitan. Allah ada. Adakah iradah yang menentukan Allah ada? Tidak berkait dengan sifat iradah Allah. Jadi yang wajib, zat dan sifat Allah tidak ada kaitan dengan kudrah dan iradah Allah. Pergi pada perkara yang mustahil. Anak Allah, tak ada. Anak tu bukan mustahil. Isteri Allah, tak ada. So, itu perkara yang mustahil. Anak Allah tak ada. Adakah kudrah yang mentakdak kan? Tidak berkait. Anak Allah tak ada. Adakah iradah yang menentukan anak Allah tak ada? Tidak berkait. Sebab itu kan mustahil. Kerana wajib, bukan mustahil. Tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Kudrah dan iradah mengada, menentukan akan makhluk saja. Perkara yang harus ada, harus tiada. Gitu ya. Perkara yang mustahil tidak langsung berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Ini perkara mustahil. Lepas tu, masa bicara dahulu kan sudah berulang kali saya tekan. Yang mana terkadang orang ni dia bertanya dengan persoalan yang agak pelik. Yang bertanya dengan soalan pelik ni terkadang ianya nak mengetahui, bukan dia nak mengeluhkan kita, bukan. Ada orang sengaja bertanya dengan pengetahuan yang untuk memesongkan kita. Sebagaimana Iblis laknatullah bertanya akan Nabi Idris alaihissalam, Allah Ta'ala kuasa tak nak memasukkan bumi yang besar ni, bumi yang besar ni ke dalam kulit buah berangan, kusyrah bundukah, dalam buah berangan lah. Kenal buah berangan? Tak kenal berangan dia berahi.
Berangan je. Tu berangan. Buah berangan kecil lah kita kata. Allah Ta'ala ni iblis pergi tanya Nabi Idris AS ni. Nabi Idris ni tukang jahit. Pergi tanya. Allah Ta'ala kuasa nak masukkan bumi yang besar ni dalam buah berangan. Kecil buah berangan ni ada riwayat dalam telur. Telur kecil lah. Bumi ni besar. Allah Ta'ala kuasa tak ditanya. Iblis apabila tanya ni Rasul pula Nabi Idris AS Rasulullah. Pertanyaan dia bukan pertanyaan main-main. Bukan pertanyaan mudah-mudah. Pertanyaan yang nak menyesatkan. Itu kadang-kadang manusia ni pun sama. Ada yang bertanya dengan pertanyaan yang nak perlu pada huraian. Betul benar. Ada yang tanya nak mempermainkan kita pun ada juga. Bukan tanya betul benar. Tanya nak mempermainkan kita. Nak mengelirukan kita, nak merendah-rendahkan kita. Contoh, kita ni bermazhab Syafi'i dah. Iyalah. Apa nama Imam Syafi'i? Dia tanya. Apa nama Imam Syafi'i? Nama Imam Syafi'i Syafi'i lah. Syafi'i itu nama awak. Orang kita Syafi'i lah. Apa nama Imam Syafi'i? Syafi'i itu gelaran. Gelaran kepada Syafi' bin Sa'ib. Syafi' itu toknyang kepada Imam Syafi'i. Sebab apa dia ambil nama atas tu? Sebab Syafi' itu sahabat Nabi. Imam Syafi'i ni sahabat pun tidak. Tabi'in pun tidak. Imam Syafi'i kita ni tabi'in. Sahabat sempat dengan Nabi. Tabi'in sempat dengan sahabat. Tak sempat dengan Nabi. Itu tabi'in. Imam Syafi'i ni tak sempat dengan sahabat. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Sahabat mati habis dah. Tak ada dah sahabatnya. Tapi Imam Syafi'i sempat dengan tabi'in yang sempat dengan sahabat. Maka Imam Syafi'i dipanggil tabi'in. Gitu. Dan dengan sahabat Imam Abu Hanifah. Senang mengatakan Imam Abu Hanifah masa dilahirkan masih lagi ada 6 sahabat. Sempat belajar ke tidak tu khilaf ulama dengan sempat tak belajar dengan sahabat. Tu Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah ni bukan setakat lebih tua daripada Imam Syafi'i, tak sempat dua orang tu. Tahun Imam Abu Hanifah meninggal, tahun tu lahir Imam Syafi'i. Maknanya tak jumpa langsung. Imam Syafi'i hanya belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Imam mazhab Hanafi itulah. Mazhab Hanafi kan India, Pakistan, Bangladesh. Tu mazhab Hanafi tu. Mazhab Hanafi. Imam Syafi'i kita tak sempat dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mati tahun 150 Hijri. Imam Syafi'i lahir 150 Hijri. Jadi seolah Allah mematikan Imam Abu Hanifah, Allah ganti pula dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini gelaran kepada Syafi' itu, sahabat Nabi. Imam Syafi'i nama Muhammad bin Idris. Tu je. Muhammad bin Idris bin Uthman. Muhammad. Apa nama Imam Syafi'inya? Nama apa Imam Syafi'i? Muhammad. Bin tak ingat tak apalah. Muhammad bin Idris. Imam Ghazali nama apa? Muhammad. Bin Muhammad. Bin Muhammad. Lagi mudah. Kena. Susah kalau kena sekarang ni nama Muhammad bin Muhammad. Nama apa awak? Muhammad ibu tulis Muhammad. Ayah awak? Muhammad. Ayah awak? Muhammad. Muhammad tu nama awak. Ayah awak Muhammad. Benih dah. Dia Muhammad bin Muhammad. Sekarang orang tanya, nama awak apa? Muhammad. Tulis Muhammad. Ayah? Muhammad. Ayah? Muhammad. Muhammad awak. Ayah awak nama apa? Muhammad. Balah situ. Dan nama dia Muhammad bin Muhammad. Tapi tak ada dah. Adanya Muhammad. Ada dalam hujung. Bin Muhammad. Ada dalam hujung tu adalah. Ni tak Muhammad saja. Muhammad bin Muhammad. Tu Imam Ghazali. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Orang tanya, apa nama Imam Syafi'i?
Dia tanya nak main kita je. Bermazhab Syafi'i. Nama imam pun tak tahu. Tak ada pelik-pelik pun. Kita dia pada malu juga tak tahu dah. Muhammad bin Idris je nama. Malu juga tak tahu. Tapi tak pelik kita orang awam. Bukan berdosa pun tak tahu nama Imam Syafi'i. Tapi kenapa dia tanya gitu? Dia nak mempelekehkan kita. Bermazhab Syafi'i, nama imam tak tahu. Dia nak mempelekehkan. Dia juga seorang tanya. Tanya nak mempelekehkan. Apa hukum belajar sifat 20? Tu tanya nak mengelirukan. Kalau jawab kata wajib saja, dia pun perangkat lalu. Wajib. Sifat 20 ni ada di kurung yang keempat. Masih Imam Syafi'i tak ada lagi sifat 20. Berdosalah Imam Syafi'i sebab tak baca sifat 20. Dia nak pergi situ. Badan itu tujuan dia nak mengelirukan. Bukan saja dia tanya. Kita tak pandai nak jawab. Jadi jawapan kita gitulah. Yang wajib sebenarnya mengenal Allah. Yang wajib. Kita mengenal Allah melalui perjalanan sifat 20. Jadi belajar sifat 20 wajiblah. Gitu. Yang sebenar wajib mengenal Allah. Dan masih Imam Syafi'i melalui Al-Quran. Kita melalui Al-Quran kita tak pandai. Kita pakai kaedah sifat 20. Jadi mengenal Allah wajib. Belajar sifat 20 wajiblah. Samalah. Apa hukum belajar? Hukum tajwid. Wajiblah kita nak baca Quran kan. Masa sahabat ada tak tajwid? Izhar. Idgham tak ada tak? Tak ada. Dosa lah. Ada. Sebab nama ilmu tu tak ada lagi. Tapi hukum tu, Nabi bacalah hukum tu. Tapi ilmu tu ada kemudian. Nama ilmu tu ada kemudian. Kita akan jawablah. Belajar hukum tajwid wajib. Masa Nabi ada tak hukum tajwid? Hukum nama ilmu tu tak ada lah. Tapi bacaan tu masa Nabi lah. Sama juga masa Nabi tak ada sifat 20. Masa Imam Syafi'i tak ada sifat 20. Dah wujud kena bakok tak ada masa Nabi. Gitulah. Tapi dia tanya nak mengelirukan. Bukan tanya sungguh, tanya nak mengelirukan kita. Ada ni. Jadi Iblis tanya Nabi Idris AS ni bukan tanya saja-saja. Allah Ta'ala kuasa nak masukkan bumi yang besar ni dalam buah barang yang kecil. Sebab apa? Sebab kalau rupa asal, dunia rupa asal yang tidak dikecilkan, buah berangan rupa asal yang tidak dibesarkan, mustahil. Kalau Allah kecilkan dunia, perkara harus. Allah besarkan buah berangan, jadi dunia masuk dalam buah berangan yang besar, itu perkara harus. Tapi kalau dunia rupa asal tidak dikecilkan, buah berangan rupa asal tidak dibesarkan, besar asal kecil, mustahil. Allah Ta'ala kuasa ke tak? Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Tapi Nabi Idris jawab macam mana? Allah Ta'ala kuasa memasukkan dunia yang besar ni di dalam lubang jarum yang halus. Dia pun cocok mata Iblis laknatullah dengan jarum. Nabi Idris AS kan tukang jahit. Iblis tanya, bumi yang besar dalam buah berangan. Nabi dia jawab, bumi yang besar Allah Ta'ala kuasa memasukkan dalam lubang jarum yang halus daripada buah berangan lagi. Tapi kena hurailah dengan bahawa Allah kecilkan dunia, Allah masukkan dalam lubang jarum yang halus, ataupun Allah besarkan lubang jarum yang halus, Allah masukkan dunia ke dalam. Itu perkara halus. Tapi rupa asal perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Kudrah iradah Allah hanya bertakluk kepada perkara yang harus sahaja. Dalam Quran ada menyebut akan perkara mustahil. Orang kafir Tuhan kata, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tidak akan masuk syurga oleh orang kafir. Orang kafir tak akan masuk syurga. Sehinggalah masuknya unta yang besar dalam lubang jarum yang halus. Kalau unta yang besar masuk jarum halus boleh, barulah orang kafir boleh masuk syurga. Jadi unta yang besar mustahil masuk dalam lubang jarum yang halus. Jadi mustahil juga orang kafir masuk syurga. Tuhan kata,
tidak akan masuk syurga oleh orang yang kafir. Sehingga barulah boleh masuk syurga jikalau masuk unta yang besar dalam lubang jarum yang halus. Unta yang besar rupa asal. Lubang jarum rupa asal. Mustahil nak masuk. Jadi mustahil orang kafir nak masuk syurga. Situ maksud ayat. Kalau tanya balik, Allah kuasa tak nak memasukkan unta yang besar rupa asal ke dalam lubang yang harum rupa asal, mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah kecilkan unta masuk dalam lubang jarum yang halus, tak panggil perkara mustahil, perkara harus. Allah besarkan lubang jarum yang halus, Allah masukkan unta ke dalam, itu perkara yang harus, bukan perkara mustahil. Tapi kalau unta rupa asal, lubang jarum yang halus rupa asal, perkara yang mustahil nak berlaku. Dan Allah Ta'ala kuasa dak memasukkan unta yang besar rupa asal ke dalam lubang yang halus rupa asal, perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Jawab kuasa tak boleh, jawab lemah tak boleh, sebab tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Tak ada ni. Nak jawab kuasa, nak jawab lemah, hak berkait dengan kekuasaan. Kalau tak berkait, tak ada jawab. Contoh biasa tu buat misalnya ginilah contoh. Pisau tu tajam molek, mahal harga pisau. Tugas pisau, kerjaan takluk pisau, faham-fahamlah benda-benda yang lembut. Orang tanya kita, dah pisau bunyi kata tajam, bunyi kata mahal, ratus-ratus harga pisau, boleh tak pisau nak kerak batang besi? Itu kan takluk, bukan tugas, bukan kerjaan pisau. Dah pisau tupu. Dia kata tupu. Dah tu tak boleh nak kerak besi, bukan kerja dia. Kita jawab dia. Bukan kerja pisau. Batang besi ni kerja mesin lah pulaknya. Sama juga. Perkara mustahil bukan berkait dengan kekuasaan Allah. Jawab kuasa salah. Jawab lemah pun salah. Tak boleh jawab. Contoh ginilah. Allah kuasa tak nak buat anak kepada Allah seorang. Seorang anak. Allah kuasa ke tak? Kita nak jawab kuasa takut. Anak ni. Nak jawab lemah, lagi takut. Main apa Allah jawab lemah-lemah gini? Kerana Allah kuasa dah. Jadikan bagi Allah anak seorang. Jawab kuasa, anak ni. Jawab lemah, serung kita nak jawab Allah lemah. Jawab macam mana? Jawab kuasa pun tak betul, jawab lemah pun tak betul. Jawapannya, anak Allah perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahlah kuasa ke lemah, jawab kuasa dah betul, jawab lemah pun dah betul. Sebab tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab anak Allah perkara yang mustahil. Itu jawapan dia. Jangan jawab pula, Allah kuasa menjadikan anak, cuma Allah tak buat saja. Salah jawapan tu. Sekarang orang tanya, Allah kuasa tak buat anak seorang. Allah tak kuasa, tapi Allah tak buat. Tak betul jawapan tu. Sebab kekuasaan Allah, kudrah Allah tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Jawab kuasa pun tak boleh, jawab lemah pun tak boleh. Jawab lemah takut kitanya Allah Ta'ala, jawab lemah tak boleh. Jawab kuasa pun tak boleh. Sebab anak Allah, isteri Allah adalah perkara mustahil. Sebab ada orang pernah tanya, Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap? Ni tanya bukan tanya macam iblis bukan ni. Iblis tanya nak memesongkan. Ni tanya capu bengong gitu. Capu. Ni jangan. Kalau bengong aja, apa ayat yang digunakan? Minum air ketung. Orang sekarang, kalau bengong aja, soh minum air ketung. Orang bandar kenal air ketung? Tak kenal. Bandar dah kenal air ketung. Daun ketung dah kenal. Jangan, dah ketung dah obat tu. Jangan main. Darat ada tu. Tapi tak ada oyak, dah takak. Bukan. Daun ketung ke, daun ganja ke. Orang dulu buat kunyak je. Buat kunyak. Orang sekarang salah guna. Bandar ni.
Macam dadah tu lah. Puru batang tu banyak mana guna dadah. Tapi orang sekarang salah guna. Dia panggil salah guna tu. Dadah tu kan di hospital kan. Banyak menggunakan dadah. Tapi orang salah guna. Sama kalau dengar daun ketum tu. Daun ketum tu obat. Tapi orang salah guna. Salah guna orang panggil. Yelah benda-benda kebaikan lah ke? Gam. Gam ni kerjaan orang. Dah gam ni benda-benda orang guna gam. Digi hidu gam. Digi buka tengok. Dia punya penutup gam tu. Dia pun pergi. Hidu situ. Ropong lubang hidung. Tu. Pandang ropong. Sekarang ni kalau pening je panggil. Minum air ketung orang panggil. Dia ada dah sekarang nak cuba biar boleh dibenarkan oleh undang-undang. Sebab dia kalau tidak salah guna, tak ada masalah. Orang duk jual tu orang salah guna. Dia capur dengan macam-macam dalam tu. Nak jadi mabuk. Nak jadi mabuk. Pandai ni. Dia salah guna tu. Jadi kita tak tahulah dia jenis saja ke dia jenis nak tahu ke. Allah kuasa. Allah kuasa lah. Kuasa segala-gala. Kuasa segala-gala. Allah kuasa tak nak mematikan Allah sekejap. Kalau kata nak mematikan kita sekejap, tu tak pelik. Allah beri pengsang ke sekejap. Cek nadi, tak ada dah ke. Siap-siap nak mandi, bangun semula. Lari orang. Tu. Dia tak mati pun, dia slow. Tapi orang cek nadi dah anda. Tak ada dah. Dia pun nak mandi-mandi, bangun pula kawan tu. Ada ni. Ni dia kalau ditanya, Allah kuasa tak nak mematikan kita ni sekejap. Kagak harus Allah Ta'ala kuasa lah. Ni tak ni. Allah Ta'ala kuasa tak nak mematikan Allah sendiri sekejap. Mati Allah ni perkara mustahil. Dah kuasa ke tak? Perkara mustahil tidak berkait dengan kuasa kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawab kuasa pun tak boleh, jawab lemah pun tak boleh. Sebab kudrah iradah tidak berkait dengan perkara mustahil. Kita balik kepada ilmu dan kalam. Ilmu dan kalam ketiga-tiga. Hak wajib, ilmu kalam bertakluk. Hak mustahil, ilmu kalam bertakluk. Hak harus, ilmu dan kalam bertakluk. Hak wajib, Allah Ta'ala tahu tak berkaitan dengan zat Allah? Tahu. Allah Ta'ala tahu tak berkaitan dengan sifat Allah? Allah Ta'ala tahu. Dalam Al-Quran, cerita tak berkaitan dengan zat Allah yang wajib? Cerita, tu kalam. Dan Quran cerita tak sifat Allah yang wajib, Quran pun cerita. Tu perkara yang wajib. Perkara mustahil, Allah Ta'ala tahu ke tak? Tahu. Anak Allah, Allah Ta'ala tahu bahawa anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Jadi perkara mustahil, Allah Ta'ala tahu. Dah benda tak ada, Allah Ta'ala tahu ke? Dah benda tak ada pun tahu juga. Ke tak tahu benda tak ada? Duit tak ada, tak tahu? Tahu. Bini tak ada. Tok laki tak ada. Tahu ke tak? Tahu. Kalau tak tahu tu, dia khoyal lagi tu. Tahulah tak ada. Sekarang ni, anak Allah, perkara mustahil. Isteri Allah, perkara mustahil. Anak Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Allah tak tahu ke tak? Tahu. Al-Quran cerita tak perkara mustahil? Al-Quran cerita perkara mustahil. Ni. Perkara yang harus buat kita lah. Harus ada, harus tak ada ni makhluk. Allah tak tahu? Tahu. Al-Quran cerita berkaitan dengan makhluk, berkaitan dengan kejadian langit dan bumi, kejadian manusia, kejadian alam apa punya. Atau Al-Quran cerita bab perkara yang harus berkait dengan makhluk. Jadi ilmu Allah, kalam Allah bertakluk pada perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang harus, tiga-tiga. Bukan kalau kita bicara ilmu Allah, Allah mengetahui akan perkara yang wajib dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil dengan perkara yang tak ada penghujung. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang harus dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Perkara yang wajib. Sifat Allah. Kita ingat kan? Sifat kesempurnaan Allah kita ingat. Kita wajib berpegang atas jalan ijmal. Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Allah mengetahui tiap-tiap satu daripada sifat kesempurnaan Allah yang tidak ada penghujung bilangan dengan pengetahuan Allah yang tidak ada penghujung. Tu. Allah mengetahui akan perkara yang wajib
dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Lawan kepada sifat kesempurnaan, sifat yang wajib, sifat kekurangan, naqais. Bila sifat kesempurnaan kamalat, sifat yang wajib bagi Allah tidak ada penghujung bilangan, lawan dia, sifat yang mustahil pun tidak ada penghujung bilangan. Allah mengetahui juga akan sifat-sifat mustahil bagi Allah dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Kita balik kepada perkara yang harus. Perkara yang harus ni termasuk syurga neraka. Perkara yang harus ada, harus tiada. Termasuk penghuni syurga, penghuni neraka. Perkara yang harus ada, harus tiada. Sekarang ni, apa yang akan berlaku di syurga neraka ada penghujung ke tak? Tidak ada penghujung. Allah mengetahui juga akan sekian perkara yang harus yang akan berlaku di syurga neraka dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Bahkan, apa yang akan berlaku di syurga neraka bukan Allah mengetahui saja. Allah mengqadarkan, Allah menentukan iradah. Jadi ketentuan Allah azali itu tak ada penghujung juga. Sebab apa yang akan berlaku di syurga neraka, semuanya adalah ketentuan Allah. Perkara yang berlaku di syurga neraka tak ada penghujung, maka ketentuan Allah pun tidak ada penghujung. Sampai masa berlaku di syurga neraka, perbuatan siapa? Perbuatan Allah yang bersifat kudrah, maka perbuatan kudrah Allah tidak ada penghujung. Jadi kalau kita bicara rukun yang ke-6, qadar, ketentuan iradah Allah, qada, perbuatan kudrah Allah, qadar, tidak ada penghujung, qada, tidak ada penghujung. Gitu. Bila Allah mengqadarkan, tidak ada penghujung, Allah mengetahui ilmu pun tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq ilmu, ta'alluq kudrah, iradah ilmu kepada perkara yang harus makhluk ni syurga dan neraka, dengan ta'alluq yang tidak ada penghujung. Allah mengetahui dengan pengetahuan ada penghujung. Allah mengqadarkan, menentukan di syurga neraka dengan ketentuan yang tidak ada penghujung. Sampai masa berlaku di syurga neraka, ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan Allah pun tidak ada penghujung. Qadar dan qada Allah tidak ada penghujung. Jadi ta'alluq kalam dengan perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Seperti ta'alluq ilmu, berta'alluq pada perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Cuma ta'alluq ilmu, ta'alluq inkishaf, ta'alluq kalam, ta'alluq dilalah. Inkishaf nyata bagi Allah dengan sifat ilmu. Dilalah menunjuk sifat kalam Allah akan perkara yang wajib. Qul huwallahu ahad. Kalam ni menunjuk atas keesaan Allah. Keesaan Allah ada perkara yang wajib. Huwal awwalu wal akhir. Jadi kalam Allah menunjuk akan Allah tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Tidak ada permulaan Allah kidam, tidak ada kesudahan Allah baqa, perkara yang wajib. Dan Quran menunjuk akan perkara yang mustahil, dan Quran juga dilalah kalam menunjuk akan perkara yang harus. Dan ta'alluq kalam dengan sebuah kepada yang lain daripada surah dan tegah, ta'alluq tanjizi qadim. Ini pembahagian ta'alluq kalam kepada tanjizi qadim, tanjizi suluhi qadim dan tanjizi hadis. Ta'alluq kalam ni agak sukar sedikitlah. Minggu depan insya-Allah. Tapi minggu depan sukar payah makanan tak ada dah minggu depan. Minggu ni je. Patut minggu ni payah dah. Payah sikit pun ada makanan. Wallahu a'lam.